Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk tekan dahulu butang subscribe dan tekan butang loceng di channel ini. Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu kepada Nabi bahawa tatkala kamu membaca Al-Quran, ya, idza qara'tal Quran, apabila kamu membaca Al-Quran, yang akan berlaku apa? Wa idza qara'tal Quran, akan berlaku di antara kamu dan di antara orang yang tidak beriman ini suatu hijab yang tertutup, yang memisahkan, seolah-olah tak sama pun antara kita dengan mereka. Inilah dia keajaiban, mukjizat Al-Quran, yang mana kalau kita baca, kita beriman dengan apa yang kita baca, seolah-olah kita berada dalam zon yang berbeza dengan mereka-mereka yang membaca Al-Quran tetapi tidak beriman dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Subhanallah. Maka sahabat-sahabat, jangan takut tatkala kita membaca Al-Quran, kerana siapa sahaja yang berada di hadapan kita, kalau dia beriman sama seperti kita beriman, dia ada dalam zon yang sama dengan kita. Tapi kalau dia tidak berada dalam zon yang sama dengan kita, mereka itu tidak akan dapat seperti mana yang Allah bagi kepada orang yang beriman kepada isi Al-Kitab. Okey? Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk tekan dahulu butang subscribe dan tekan butang loceng di channel ini. Wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tak maaf atas kesulitan. Okey ya? Okey Kak Ima? Macam biasa? Okey ya. Nanti kejap. Kita kena reconfirm. Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Okey. So tukar baliklah tempat. Ustaz belah sini, saya belah sana. Boleh. Alhamdulillah. Okey. Sorry ya. Jadi saya rasa Ustaz mula awal balik sebab tadi pun suara tak sedap. Suara sedap. Okey, sorry. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Kita tahu surah At-Tariq, surah Makkiyah, nazalat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah Al-Mukarramah. Sebelum kita masuk tadabbur surah At-Tariq, kita tahu ayat dia 17 ayat. Di dalam Al-Quran ada banyak ilmu, ada banyak manfaat. Semua ayat Al-Quran ada ilmu dan ada manfaat dan ada syahaya. Bila kita baca tadabbur atau baca tilawah atau tafsir, malah ada syahaya. Mungkin hari tatbakh sahawiq. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Quran Al-Karim, khusus umat Islam. Khusus umat Islam. Awal surah At-Tariq ada dua sumbah. Satu sumbah was-sama'i wat-tariq. Was-sama' satu sumbah. Wat-tariq dua sumbah. As-sama' langit. Wat-tariq, tahu apa At-Tariq? Di dalam bahasa Arab, At-Tariq yang apa tu? Yang yatruqul bab, yang belakang pintu nak masuk rumah dah mahu izin. Assalamualaikum. Satu kali, dua kali Assalamualaikum. Ini nama At-Tariq. Tetapi di dalam ini surah At-Tariq maksud An-Najm. Tiga di dalam surah
dia okey. yang Sebab dia berfungsi. okey. Okey, cuba kita nak kena control. Yang lain. Okey, Ustaz cakap lagi. Okey. Kenapa Allah Subhanahu wa taala awal surah At-Tariq ada dua sumbah dan ambil ibrah dalam langit dengan bukit. Itu tadabbur ayat nombor 4. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Semua orang waktu Abuna Adam alaihi salam sampai hari kiamat, orang ada malaikah yang tulis apa yang buat amal salih atau apa yang buat amal tak salih. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Kita di dalam ilmu al-aqidah ada dua malaikat, Raqib dengan Atid. Raqib maliku al-yamin, Atid maliku al-yasar, kanan dengan kiri. Tulis amal yang salih dan amal yang tak salih. Dua malaikat ini yang setiap hari ikut kita. Dan ada malaikat malam dan ada malaikat siang. Di dalam Al-Quran juga ada satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Okey. Maksud ini ada malaikat. Malaikat malam dan malaikat siang, malaikat pagi, malaikat yang kita keluar itu hafazah. Yang buat khidmat untuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita apa yang buat khidmat untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa yang buat amal Allah Subhanahu wa taala ridha? Itu sebab ada dua sumbah di dalam surah At-Tariq. Was-sama'i wat-tariq. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس semua orang, lelaki perempuan, muslim atau kafir, semua orang ada malaikat. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Dan kita nak tahu macam mana Allah Subhanahu wa taala bagi malaikat yang tolong kita, bagi malaikat yang tulis amal salih, bagi malaikat yang tulis amal yang tak salih, bagi malaikat yang kalau ada musibah tolong kita angkat musibah. Bila kita doa Allah Subhanahu wa taala, falyanzuril insanu mimma khuliq. Kalau tak ada yakin, ada orang tak ada yakin macam mana faham ayat yang besar. Was-sama'i wat-tariq, macam mana nak faham Allah Subhanahu wa taala sumbah langit. Dia macam tak masuk dalam akal. Tetapi ada satu ayat di dalam surah At-Tariq, falyanzuril insanu mimma khuliq. Lihat macam mana awak sebelum ada di dunia. Macam mana? Tak tahu macam mana. Kita air, kita mani, kita apa-apa, kita tak tahu. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Lihat asal kita apa. Tanah, air atau apa asal kita. فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر maksud يتفكر, dalam akal fikir. Still juga kalau kena pegang, sebabnya pegang lebih dekat. Ataupun nak atas lagi. Kalau macam tu, Dia berfungsi.
Okey. InsyaAllah okey. Kita dekatkan dulu. Nanti kita waktu lain kita cuba. Allah qad kharabul walad. Ha? Tak. Okey. Dia berfungsi cuma ada benda. Surya, sebab hari ini tukar bigabat dalam bilik lain. Bukan. Apa nama? Kami memunggah semalam. Jadi tukar semua. Kalau suara saya macam mana? Saya jelas ke tak? Kalau suara saya dekat sini jelas ke tak? Saya takut apa nama? Makin jauh pada mic tu takut tak dengar. Okey, tapi fokus insya-Allah. Mudah-mudahan jangan hilang kita punya fokus. Kita fokus pada suara pula kan. Okey. So kita Ustaz sampai mana tadi Ustaz? Ayat 5. Ayat 5. So saya ambil separuh je lah hari ni. boleh. تواصلي. Okey. boleh أنت تتكلمي الآن؟ Tak apa. Ustaz terus cakap. 5 آيات فقط يكفي. Dah habis dah. أنا قرأت إلى هنا. Tapi sampai taraib lah. أوكي. فلينظر الإنسان مما خلق. Ayah tadabbur dalam akal. Dalam Al-Quran ada banyak ayat mahu kita fikir. Aqidah kita dalam hati, tetapi kita nak fikir dalam akal macam mana asal kita. Kalau tak ada di dalam Al-Quran, macam mana kita tahu? Tetapi Al-Quran, Al-Faslu yang kita ikut apa yang ada khusus pencipta kita. Khuliqa min ma'in dafiq. Orang semua makhluk min ma'. Dari dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam satu soalan, ada A'rabi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awak dari mana? Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ma, asal orang semua min ma. Asal ma air ini yakhruju min baini sulbi wat taraib. Sulbi ar-rajul yang belakang lelaki dan taraibul mar'ah yang depan perempuan. Itu waktu suami atau isteri. Allah Subhanahu wa taala bagi rezeki anak lelaki atau anak perempuan, tetapi asal ma atau asal air sama. Lelaki atau perempuan. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mukjizat. Macam mana makhluk lelaki atau perempuan. Itu Allah Subhanahu wa taala al-qadir ala dhalik. Okey. Wabillah natawakkalu alaihi. Naam, betul. Okey. Saya duduk tempat ustaz lah. Boleh. Boleh cuba sini? Saya duduk tempat ustaz. Cuba. Tadi dah cuba dah tadi. Suara jauh. Betul. Tukar. Okey, sahabat Kak Hairia pergi tengok juga dekat IG. Kak Hairia kata kat IG lagi okey. Okey, insya-Allah. Tak apa, di mana-mana pun kita insya-Allah dapat ni sikitlah. Walaupun tak banyak pagi ni sebab dengan masalah teknikal. Minta maaf. IG memang clear alhamdulillah. Tapi Facebook lah. Okey, fokus balik surah At-Tariq. Surah At-Tariq adalah surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah. Surah At-Tariq, kalau kita lihat banyak daripada sumpah-sumpah Allah yang Allah letakkan di dalam Al-Quran. Begitu juga dengan surah At-Tariq. Yang pertama kita nak tengok dahulu apa maksud At-Tariq. Kan, nama surah ini diberi nama surah At-Tariq kerana terdapat perkataan At-Tariq pada ayat pertama dan ayat kedua. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq. Dan maksudnya ialah surah At-Tariq bermaksud surah mana dia punya ni? Yang datang di malam hari. Apa yang datang di malam hari itu? At-Tariq. Waktu siang dia tak nampak. Tapi waktu malam dia nampak. Saya pergi tengok kat sini. Benda kat sini. At-Tariq iaitu malam. Iaitu malam. Iaitu sesuatu yang datang pada malam hari. Apa yang datang pada malam hari? Dan itulah sumpah Allah.
Was-sama'i wat-tariq. Sumpah Allah pada ayat yang pertama pada dua, iaitu yang pertama demi langit. Ni antara Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kejadian yang ada, dan yang kedua itu yang datang pada waktu malam. Dikatakan oleh para ulama yang datang pada waktu malam ialah an-najmun, iaitu bintang. Sebab bintang dia tak nampak pada siang hari, betul tak? Bintang dia nampak pada malam hari. Dan itulah di antara tafsir para ulama, seperti tafsir Syekh Ali Sabuni dalam Safwatut Tafasir. At-Tariq itu maksudnya ialah bintang. So bintang dia bercahaya, kan dia kata tadi, dia datang pada malam hari, dia bercahaya pada malam hari. Kenapa Allah bersumpah dengan alam ini? Kenapa Allah bersumpah dengan kejadian yang kita tengok pada hari ini? Ialah kejadian itu dikira sebagai suatu kita kata al-kawakib, ataupun suatu kejadian alam lah, ya. Matahari, ada Allah bersumpah dengan matahari, Allah bersumpah dengan bulan, kan? Allah bersumpah dengan waktu fajar, Allah bersumpah dengan langit, Allah bersumpah dengan bumi. Pada ayat ini Allah bersumpah dengan langit dan Allah bersumpah dengan bintang, kerana cantiknya, sempurnanya kejadian langit tersebut, sempurnanya kejadian bintang tersebut. Boleh pula kan, dia orang kata macam Cik Small lah. Siang tak ada, dia ada tapi kita tak nampak. Malam ada dan kita nampak. Di mana? Sini. Lupa lagi. Okey, siang ada, kita tak nampak. Malam pun ada tapi kita nampak. Cantik tak? Cantik. Dan kerana itulah Allah nak bagi tahu kepada kita, kalau kamu lihat langit itu cantik, kalau kamu lihat bintang itu sempurna, maka yang menciptanya adalah lagi sempurna. Kalau kita boleh ta'ajub tengok suatu perkara tersebut, kita ta'ajub tengok ciptaan tersebut, maka bagaimana dengan pencipta? Kalau ciptaan tadi hebat, maka yang mencipta tadi lagi hebat. Wa ma adraka mat-tariq. Dan kamu tahu tak apa itu bintang? Kalau kita tengok dekat terjemahan kita pun dia sebut nombor 3 kan? Nombor 3 baru Allah bagi tahu apakah at-tariq tadi, apakah yang menjelma pada waktu malam. An-najmus thaqib. Bintang yang nampak di malam hari yang bersinar tajam. Thaqib ni apa Ustaz? Thaqabah. Mudhi. Thaqib ini yang bercahaya, yang bersinar tajam, dia kata. Maksudnya apa? Dia sangat jelas, begitu. Al-Thaqib jelas, bukan sekadar bintang saja, tapi bintang yang bercahaya. Sifatnya apa? Al-Thaqib bercahaya dengan cahaya yang terang, bercahaya dengan cahaya yang jelas. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ayat keempat dalam surah At-Tariq, Allah nak sebut kepada kita bahawa in kullu, sesungguhnya, penegasan, sesungguhnya semua nafs, semua yang hidup dia ada nyawa. Betul tak Ustaz? Betul. Manusia ataupun secara umumnya semua ada nyawa yang hidup. Ada ruh. Ada ruh, betul. Ada ruh, ada jiwa. Maka jiwa tadi Allah kirimkan kepada manusia, dan Allah jadikan juga di samping jiwa tadi ada yang menjaga. Hafiz, hafazah. Ni bukannya sekolah tahfiz nampak hafazah je kan. Sekolah tahfiz pun ada dalam Quran ni. Hafiz ni ialah malaikah. Hafiz malaikah. Iaitu apa? Allah SWT akan kirimkan setiap manusia ini, ada tentera Allah yang menjaga kita. Macam Ustaz sebut tadi lah, jaga depan kita Ustaz. Betul. Kalau ada benda tak baik pada depan kita nak datang, malaikat akan jaga kita. Telinga kita. Musibah. Kadang-kadang aksiden, kadang-kadang malaikat tolong jaga. Betul. Telinga kita, kan telinga kita ni kan berlubang, terbuka macam tu. Tapi tak ada pun masuk, ya. Tak ada pun masuk binatang-binatang. Kenapa? Ada hafiz.
Tak adalah suka sangat binatang masuk kat telinga kita. Hidung kita ni terbuka. Tak adalah asyik-asyik masuk kan. Sebab apa? Ada malaikat yang menjaga. Dan ada juga malaikat ni banyak dia punya tugasan dia. Tugasan malaikat kalau tak silap saya dia ada 4. Yang pertama ada malaikat yang tugasannya mengambil ataupun menjadi wakil kepada Allah untuk menurunkan ataupun membawa wahyu. Yang kedua ada malaikat yang kerjanya hanya membawa rezeki. Rezeki dari bentuk hujan dan sebagainya. Yang ketiga ada malaikat yang memang menjaga. Ini dalam buku Nuruz Zalam. Syarah Aqidatul Awam. Nombor 3, malaikat yang hanya menjaga. Dia tak tulis. Dia lain. Malaikat yang jaga, malaikat yang tulis lain. So, malaikat yang jaga ni, dia jaga depan belakang semua sekali. Ya? Anak-anak kita semua kan. Sebab tu kita sentiasa dijaga. Ni kata CCTV 24 jam ni. Maksudnya akan, it's not CCTV lah. CCTV tu malaikat kiraman katibin. Yang kanan dengan kiri. Yang keempat iaitu yang mencatat amalan kita. Nombor 3 ni dia jaga kita daripada apa-apa sahaja yang kita tak nampak tapi malaikat menjaga kita. Okey? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Maka bila Allah Subhanahu Wa Taala nak suruh kita berfikir. Manusia ni dia ada akal. Dan akal ni kena guna. Akal kalau kita tak guna dia akan jadi mandom ke macam mana nak kata. Akal ini kalau kita tak guna, akal ni dia akan jadi lemah je. Perasan tak perasan? Dia samalah dengan badan kita. Exercise akal. Dalam betul tak Ustaz kan? Cuba bayangkan kalau kita dalam PKP kan, duduk je kat rumah, duduk je. Penat. Kita akan jadi penat, tension. Kita akan macam, ya Allah, rasa macam lembab kepala otak tu. Sebab tu kita, walaupun apa sahaja yang berlaku kepada diri kita, kita kena gunakan akal kita supaya cerdas. Badan kita kena cerdas dan akal kita kena cerdas. Dan Allah suruh kita exercise pada akal. Apabila Allah kata, falyanzuril insan. Tengoklah manusia. Kamu nak tahu, kamu nak nampak kehebatan Allah, kamu tengok manusia, human being. Mimma khuliq. Manusia itu diciptakan dari apa? Manusia yang kamu tengok pada hari ini human itu, apa bermulanya? Perjalanan sebagai kehidupan manusia, di manakah bermula? Allah bagi tahu supaya kita rasa insaf, iaitu mulanya manusia yang pada hari ini sangat cantik. Kita tengok hari ini manusia sangat gah. Sampai kita rasa sombong. Betul. Rasa macam, kita hebat. Kita rasa sombong tadi. Kita rasa, orang kata tak sedar diri. Jadi Allah suruh kita, manusia, tengoklah penciptaan, permulaan kehidupan kamu. Kamu ini bermula daripada apa? Khuliqa mimma'in dafiq. Kamu ini bermula daripada satu air, yang mana air tadi memancut daripada tulang sulbi orang lelaki. Tulang sulbi orang lelaki. Sebab tu, kita kata manusia ini bukanlah kita kata seperti apa yang dibanggakan kan. Okey, kita nak tuntut apa? Okey, kenapa kita diuji? Kita rasa kita tak layak untuk diuji oleh Allah. Kamu tak sedar sedangkan kamu ini datang hanya daripada setitis air mani. Kamu hanya kalau tumpah di bumi, tak ada siapa pun akan selamatkan. Inilah sesuatu yang hakikat kejadian kehidupan manusia. Dan juga bercampur di antara lelaki dan perempuan, iaitu lelaki daripada tulang sulbi, dan ayat yang ke-8, yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Kita tengok dia punya terjemahan dia, yang keluar, yakhruju, yang keluar. Daripada mana mani perempuan keluar? Orang lelaki ada mani, orang perempuan pun ada mani juga. Sebab itu muka anak tadi ataupun jan anak tadi, dia akan membawa keturunan lelaki dan perempuan. Sebab tu Allah suruh, Nabi suruh
sebelum kahwin tengok dulu isteri tu daripada golongan mana. Kita nak cari nasab tadi ataupun keturunan yang baik sebab dia memang akan memberi kesan kepada anak. Sebab lelaki dan perempuan. Perempuan pun ada mani. Dan mani perempuan keluar daripada mana? Mimbaini, iaitu daripada yang keluar daripada tulang punggung dan tulang dada. Dan sebab itu wanita tadi apabila melahirkan dan anak dia menyusukan badan, memang anak tadi akan rasa dekat. Dekat dengan ibu. Sebab kerana apa? Air daripada perempuan keluar memang daripada baina turbi wal baina sulbi wat taraib. Anak akan tempat yang paling tenang untuk anak adalah apabila berada di dalam pelukan ataupun kita kata hudnul ummu. Ini bercerita pasal hudnul ummu ni. Ini adalah suatu yang sangat-sangat dekat dengan kehidupan kita. Maka ibu-ibu sekalian, jom kita ambil balik. Kalau dah lama tak peluk anak kan, ada orang kadang-kadang dia fikir anak dia ni macam robot agaknya kan, bangun tidur apa semua. Anak kita sebenarnya bukan sahaja perlukan makanan yang kita belikan, burger ke, nasi goreng ke, nasi lemak ke. Hari ni pagi ni kita sarapan roti john, Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada soalan. Baik. Maya, Ustazah tadi setiap yang bernyawa ada malaikat yang menjaga. Maka apabila seorang itu sudah diambil nyawanya, maka malaikat itu sudah tidak menjaganya. Ya, betul. Kalau dah habis nyawa seseorang itu, maka habislah tugas malaikat untuk menjaga si dia. So, dah habis cerita lah. Tapi waktu hidup ni, Allah bagi kita package. Allah bagi kita package. Bukan Allah hidupkan kita saja, tapi Allah bagi yang menjaga. Dan dalam masa yang sama pun Allah bagi musuh juga. Betul. Anak Adam ni dia ada dia punya syaitan yang akan memberikan bisikan-bisikan. Tu yang kita namakan qarin tu. Betul Ustaz? Betul. Iaitu qarin yang baik, iaitu daripada malaikat yang menjaga kita. Dan juga daripada qarin yang tak baik, iaitu syaitan yang sentiasa membisikkan waswasul syayatin. Okey, Alhamdulillah. Saya rasa walaupun ada masalah sikit tadi, tapi rasa puas. Kalau ikutkan macam nak habiskan. Sebab ayat ni dia 17. Surah ni dia 17 ayat tapi dia pendek. Rasa macam Ustaz macam nak habiskan tadi, tapi sebab kata masalah teknikal, tak apalah Ustaz ya. Alhamdulillah, Allah SWT yang pilih hari ni. Cuba Ustaz cakap kuat. Ustaz cakap kuat sikit. Alhamdulillah, itu Allah SWT yang pilih hari ni. Kita ambil 7 ayat sahaja. Tapi boleh faham tak? Cuba tanya. Tapi okey, Alhamdulillah Allah boleh bagi. Faham tak? Boleh faham tak? Sini sikit saya. نحن ننظر علشان نقرب الصوت البعيد ولا تريد الجبهان جرب بعد هذا. الآن نحن نعرف لازم قريب. اوكي الحمد لله. dah cukup, saya fikir hari ini dah cukup 7 ayat. Jumpa lagi esok. Ada lagi 10 ayat, itu insya-Allah esok habis surah At-Tariq. Sikit lagi kan? Iyalah, sikit lagi. Nak habis surah ayat tak banyak dah insya-Allah. اوكي وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء غدا إن شاء الله. InsyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Kak Seri. Kak Seri, thank you very much Kak Seri sebab bersama hari ni. Faham. Alhamdulillah. Thank you. Okay, Kak Hairiah yang dah berpindah pada Facebook ke Instagram. Jemput sahabat-sahabat. Terima kasih banyak Maya. Nanti kita jumpa lagi. Hari ni ada satu kuliah. Nurul Syifa pukul 10. Kita akan bincang macam mana perempuan ni fiqahnya dengan Quran. Boleh pegang ke tak, kalau tak berwuduk, kalau tak pakai tudung boleh baca Quran ke tak, sebagainya. InsyaAllah jam 10 siapa yang nak ikut boleh, nanti saya akan sharekan dia punya Zoom. Zoom punya ni lah link dia. Terima kasih banyak Kak Emma, terima kasih Kak Rifka dan semua sekali. Jangan lupa untuk like FB DRI Consultation dan juga boleh bagi tahu kepada sahabat-sahabat
yang lain, boleh follow IG Ustazah Nurul Hidayah. Sebab pagi-pagi kita ada tadabbur Quran, kita cergaskan minda kita pagi-pagi. InsyaAllah hari kita akan lebih bermakna dengan kita mulakan dengan Al-Quran. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.